ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Muslimati Tuan Imam, Tuan Bilal, lanjutan kuasa biru-biru pergi marahan, Tok Guru, Tuan Guru, para ilmuwan, para asatidah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan sekalian, bersama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia Allah masih lagi diberikan peluang, masih lagi diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita berani bersama-sama menunaikan salat fardu subuh berjemaah. Khususnya kita duduk seketika mendengar kuliah, mendengar tazkirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati, memberkati serta meridai kita. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kuliah yang lalu telah kita sebut tentang hadis Nabi berkaitan dengan menyambung hubungan silaturahim. Menyambung hubungan silaturahim yang mana apabila penciptaan makhluk Allah Ta'ala itu dah selesai, bangunnya rahim ini. Rahim dibangun di hadapan Allah Ta'ala, minta jaminan supaya diberi kuasa, supaya orang yang menjalinkan hubungan, menjaga hubungan silaturahim itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga hubungan dengannya. Dan apabila orang memutuskan hubungan silaturahim itu, dia minta supaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memutuskan hubungan dengannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kata, fadzalika laki, dan demikian itu adalah untuk kamu. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala beri peluang kepada rahim supaya apabila manusia ini memutuskan hubungan, Allah Ta'ala sendiri akan putuskan hubungan dengan dia di akhirat nanti. Dan siapa yang menyambungkan hubungan silaturahim, maka Allah Ta'ala akan menjaga hubungan silaturahim. Dan yang utama menjaga hubungan silaturahim adalah dengan dzul qurba, orang yang ada kekerabatan dengan kita, adik-beradik kita, keluarga kita, mak ayah kita, anak kita, pakcik makcik kita. Yang ini dulu
untuk kita melakukan kebaikan. Kalau kita kata kita nak beri hadiah, nak beri sedekah, kita mencari orang yang terdekat dulu, yang susah, yang miskin. Barulah kita mencari orang yang di luar sana. Dah selesai di keluarga kita semua telah kita bantu, barulah kita bantu orang yang di luar. Sekarang ni mungkin terbalik pula kan? Orang suka bantu, tolong pada orang di luar, ahli keluarganya tak ditolong kan? Kalau bisnes tu, nak jual bisnes, nak jual barang ke apa semua kan? Nak ajak orang bisnes, dia ajak orang luar, dia tak ajak keluarga dia. Kita pun tak tahu kenapa kan? Jadi kita kata yang nak tolong orang ni, keluarga kita dulu kita tolong. Kita masuk pada hadis yang seterusnya, pada hadis yang ke-52, bab fadli silaturrahim, bab kelebihan silaturrahim. Sebelum ni kita telah sebut kelebihan ataupun kita kata silaturrahim itu maknanya ada jaminan. Kalau seseorang menjaga hubungan silaturrahim, di mahsyar nanti ada jaminan orang yang menjaga. Orang yang memutuskan hubungan juga akan ada kesan buruk pada dia. Dan kelebihan ataupun kita kata kalau satu orang itu tak menjaga hubungan silaturahim ini, apa yang mungkin dia akan dapat kesan daripada dimutuskan hubungan silaturahim. Hadis yang ke-52, haddatsana Muhammad bin Ubaidillah qala haddatsana Ibn Abi Hazim anil Ala an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ata rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'un wa uhsinu ilayhim wa yusi'una ilayya wa yajhaluna alayya wa ahlumu anhum qala la in kana kama taqulu ka'annama tasiffuhumul malal wa la yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alayhim ma dumta 'ala dhalik. Telah berceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaidillah, telah berceritakan kepada kami Ibn Abi Hazim daripada Ala, daripada bapanya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maksudnya seorang lelaki telah mendatangi Nabi SAW. Lalu dia telah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya bagiku kaum kerabat, aku menghubungkan mereka tetapi mereka memutuskannya. Aku berlaku baik kepada mereka tetapi mereka berlaku buruk kepadaku. Mereka bersikap acuh, tidak acuh ke atasku, padahal aku bermurah hati dengan mereka. Rasulullah SAW telah bersabda, kalau memang sedemikian halnya sebagaimana yang kau katakan, seolah-olah engkau memberi makan mereka makan bara api dan sentiasalah bersertamu pertolongan daripada Allah ke atas mereka selama engkau terus berbuat demikian. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menceritakan tentang seorang lelaki datang bertemu dengan Nabi SAW. Dan lelaki ini datang, dia cerita tentang keadaan, hal keadaan dia itu yang mungkin ada perselisihan ataupun masalah dengan ahli keluarga dia. Dan ahli keluarga ni kita kata bukan orang jauh tetapi orang dekat juga. Kita balik kampung, ada orang tak puas hati dengan kita, adik-beradik tak puas hati dengan kita. Dan tak puas hati itu bukan sekadar tak puas hati sikit-sikit, kesan buruk pula. Orang duk cakap pasal kita, orang duk kutuk belakang kita, dan kita pun mungkin tak tahu kenapalah orang adik-beradik ni kutuk aku. Dia pulang pula kita, dia ajak adik-beradik lain, dia hasut adik-beradik lain supaya benci dengan kita. Nanti abang-adik kita buat tak tahu je, pandai lah dia. Jadi berlaku pada orang ni. Lalu dia mengadu pada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'un.
Dia kata, wahai Rasulullah, aku ni ada adik-beradik, qarabah, orang yang dekat dengan aku, dan aku menyambungkan hubungan silaturahim dengannya. Asilu, aku jaga hubungan silaturahim ni, aku tak nak putuskan. Tapi wa yaqta'un, mereka itu memutuskan hubungan dengan aku. Dia putuskan hubungan dengan orang ni. Mungkin ada selisih faham, benda yang tak seronok, mungkin ada bergaduh lah. Kadang-kadang biasanya adik-beradik bergaduh ni biasanya berebut harta lah, kan? Berebut harta, bergaduh. Kadang ada juga adik-beradik bergaduh berebut power pun. Ya juga, adik-beradik perempuan ada juga jenis macam tu, kan? Kalau tengok filem kat TV tuan, kan, cerita tentang bergaduh adik-beradik berebut lelaki. Kakak nak ambil lah, kan? Aku tak nak, kau yang nak kau ambil lah. Dah bergaduh. Mula-mula dua-dua nak, lepas tu dua-dua tak nak. Konon-konon tak nak. Kalau dapat, dia yang nak, kan? Bergaduh. Dia masalah pula cerita kat TV ni, dia tunjuk pula macam mana nak puaskan hati tu. Bila tak dapat, kan? Bila tak dapat power tu, macam mana nak dengki dengan adik tu. Adik pula macam mana nak dengki dengan kakak tu. Tunjukkan jalan macam mana nak biar puas hati. Buat jaja bagi tahu mak ayah, wah kakak ni macam ni. Kakak lah bagi tahu mak ayah adik macam ni. Dia jadi dengki. Kadang TV ni pun tak bagus juga. Yang bagus tu bagus lah, yang tak bagus tu teruk pun banyak juga, kan? Tengok filem-filem ni, gaduh adik-beradik, dia tunjukkan jalan tak. Yang kakak ni dengki dengan adik, dia tunjuk jalan macam mana dia nak dengki dengan adik tu. Dia nak buat adik dia tu orang benci. Yang kita ni tengok, ambil pengajaran, ambil buat pula, praktik pula. Gaduh adik-beradik, buat macam mana yang ada dekat TV ni. Jadi gaduh adik-beradik ataupun keluarga ni, dan dia memutuskan hubungan silaturahim. Wa uhsina ilaihim wa yusi'una ilayya. Dan orang ni kata apa? Dia kata, aku ni buat baiklah pada mereka ni, dan mereka buat tak baik dekat aku. Buat tak baik ni kita kata mungkin dia kutuk ke, ataupun dia bermusuh lah kita kata, kan? Balik-balik bermasam muka, kan? Apabila salam tak mau nak salam, duk cakap-cakap, duk sindi-sindi, supaya jadi pergaduhan. Setan pun dia kata. Wa yajhaluna alayya wa ahlumu anhum. Dan mereka ni apa, acuh tidak acuh ke atasku, padahal aku bermurah hati dengan mereka. Wa yajhalu ni kita kata jahala ni maksudnya bodoh lah, kan? Bodoh. Wa yajhalun maksudnya mereka buat bodoh lah, buat tak tahu je dengan orang ni, lelaki ni. Maknanya dia pulaukan orang ni. Orang ni balik, semua buat tak pandang, dia buat tak tahu, macam tak wujud dekat dia. Tapi orang ni bagus. Wa ahlumu anhum. Dan aku ni, dia kata, aku lebih lunak pada mereka. Maknanya kita tuan-tuan, kalaulah mungkin ada adik-beradik yang tak puas hati dengan kita, tak suka dengan kita, dia pulau kita, kita buat macam biasa, buat tak ada apa-apa, kita menghormati. Kenapa tuan-tuan? Kerana kalaulah ada sesi balas-membalas pula, orang tu masam muka dengan kita, kita tarik muka pula dekat dia, orang tu ejek kita ejek pula dia, dia sindir kita sindir dia, kan? Apa, bergaduh mulut, kau sebab kau lah ni, kan? Kau dah balik ni semua orang nyampah dengan kau. Kau pun ingat kau bagus sangat ke? Aku balik bukan nak tengok muka kau, aku nak tengok muka bapak dengan mak. Kau tak wujud kat dunia ni pun aku tak heran lah, kan? Kau tak payah datang pun aku tak kisah. Bergaduh gitu, supaya puas hati. Ada sesi balah-balah. Tapi orang ni tak begitu. Orang ni apabila adik-beradik tu buat tak tahu je dengan dia, buat bodoh dengan dia, dia tak buat begitu. Dia tak balas balik. Dia bagi ahlam, lebih lunak lagi. Maknanya dia jaga hubungan, mungkin dia tegur, apa khabar, sihat, buat macam biasa. Dia menghormati keluarga dia. Apa kesan orang yang buat macam ni? Kadang kita tuan-tuan, kita jenis ego, kan? Bila bergaduh adik-beradik, kita kata aku ni abang, kau tu adik. Bila bergaduh,
Masing-masing tak mau mengaku kata salah. Yang abang kata tak bersalah, yang adik kata tak bersalah. Abang pula rasa sebagai abang, abang, kenapa aku minta maaf? Engkau dah datang kat aku. Engkau budak lagi. Aku dah tua, engkau budak lagi. Sekarang kau dah besar sikit, kau rasa kau besar sangat. Kan? Dia cakap gitu. Adik pula berbalas tu. Apa yang kau ingat kau besar sangat? Umur kau dah tua, tak lama nak mati. Kan? Jawab gitulah. Jadi akhirnya bergaduh. Kalau ada sesi macam ni, kalau ada balas membalas, masing-masing tunjuk yang masing-masing tu tak berhati. Ataupun orang dah buat baik dekat kita, kita balas dengan keburukan. Apa kesan dia? Nabi SAW kata, la in kana kama taqulu ka'annama tusifuhumul mal. Nabi kata, kalaulah berlaku betul apa yang kau cakap. Maknanya Nabi dengar sebelah pihak lelaki inilah, Nabi tak dengar lagi sebelah pihak sana. Dan sebab orang ni mengadu kat Nabi. Jadi Nabi kata, kalau betul kau cakap ni, bukan ada kita kata mungkin orang ni nak burukkan keluarga dia ke, tidak, memang itulah kenyataannya. Dia balik rumah, orang tak suka dengan dia, orang pulau dia, orang buat tak baik dengan dia, orang buat keburukan dengan dia, dan dia balas dengan kebaikan. Dia balas dengan kebaikan. Maka Nabi SAW kata, kalau betul ini yang kau cakap, tasifuhumul mal, maka engkau akan sumbatkan mal ni, kita kata apa dia, pasir yang panas. Pasir yang panas ni, waktu kalau kita kata di tanah Arab ni, kalau terlalu musim tu panas 50 darjah, kalau di Mekah, di Madinah tu boleh sampai 50 lebih darjah Celsius. Pasir dia tu panas sungguh, kan? Panas sungguh pasir. Jadi Nabi SAW kata, kalaulah berlaku betul seolah pasir yang panas tu disumbat dalam mulut orang tu. Maknanya seperti bara api dia letak dalam mulut orang itu. Bukan bermakna kita kata kita buat baik itu kita tak dapat apa. Tetapi di akhirat nanti sepertinya kita tu balas, Tuhan bagi peluang balas itu, ambil ni. Dia tabur kat mulut dia dengan apa nama, bara api yang panas. Jadi kita kata tuan-tuan, kalaulah berlaku ini, maka kita kata janganlah kita lawan. Kadang tinggi mana sangat ego kita. Kadang kita kata kalau ada rasa ego dalam kita nak minta maaf ke, kita nak buat baik dengan adik-beradik ke, kita rasa seperti kenapa aku pula kena buat itu, kenapa aku pula, dia yang cik pasal. Bukan satu aib, bukan satu kita kata jatuh martabat kita sebagai seorang abang ke, jatuh martabat kita sebagai seorang adik ke, ataupun mungkin dalam keluarga tu kita yang paling berjaya sekali. Malu aku kerja besar, gaji aku besar, aku nak minta maaf dengan dia, apa hal pula, kan? Kita cakap macam tu. Bukan satu benda yang kita kata jatuh maruah kita, jatuh kita punya air muka kita. Sebab kalau kita tengok Nabi SAW yang menyakiti Nabi ini adalah ahli keluarga dia. Asalnya adalah ahli keluarga dia, pakcik-makcik dia sendiri, Abu Jahal, Abu Lahab, pakcik. Dua-dua orang ni pakcik. Sebelum itu Hamzah pun juga pakcik Nabi SAW. Jadi kalaulah Nabi itu nak balas dengan keburukan, Nabi boleh buat dah. Dan malaikat datang jumpa Nabi SAW, kata pada Nabi, kalaulah nak diberi keburukan pada mereka, malaikat boleh buat. Dan Tuhan bagi wahyu, Tuhan, Nabi SAW boleh balas, Nabi boleh berdoa. Tapi apa yang Nabi SAW buat? Nabi balas dengan kebaikan. Nabi pindah pergi tempat lain. Nabi pindah ke Taif. Nabi pindah pergi ke Madinah. Nabi minta sahabat-sahabat pergi ke Habsyah. Jauh lah kita kata, kan? Kalau kita mungkin dengar sakit hati abang duduk sini-sini, kita adik-beradik duduk ketuk-ketuk kita pergi jauh lah. Kita balik kampung ni pun sebab nak jumpa mak ayah, dan kita buat baik dekat mereka ni. Kalau sama juga macam mereka tu, maka perangai kita tak jauh beza kan dengan dia orang tu. Nabi SAW, bagaimana kalau kita tengok dalam satu kisah, satu orang Yahudi, wanita Yahudi, dia duduk baling najis pada Nabi SAW. Dia pergi rumah Nabi, dia baling najis, dia baling kotoran. Kalau Nabi nak baling balik, Nabi boleh buat lah begitu. Tapi Nabi orang tak buat.
Dan satu hari wanita Yahudi ni dia jatuh sakit. Dan hari itu Nabi tengok dia tak banding dah najis kepada Nabi SAW. Tak buat dah perangai macam ni. Nabi tanya, mana orang ni? Sahabat kata, orang ni sakit di rumah ni. Nabi SAW pergi ziarah perempuan yang menyakiti Nabi SAW, paling najis, aib. Kalau setakat cakap tu kita sakit hati, tak lama selesai lah. Tapi kalau paling najis ni, hati pun sakit, apa fizikal pun sakit, najis pula dia balik kan. Nabi pergi ziarah orang ni, dan orang ni, wanita Yahudi ni, duk rasa terkejut lah tengok Nabi SAW. Macam mana orang yang buat tak baik dengan dia tiba-tiba dibalas dengan kebaikan, dan akhirnya masuk Islam perempuan ni. Gitu juga dengan orang-orang yang suatu ketika dua bermusuh dengan Nabi SAW. Abu Sufyan yang menyebabkan perang besar berlaku, Abu Sufyan, Badar Al-Kubra. Sahabat-sahabat lain, Abu Jahal mati dalam perang Badar, anak dia Ikrimah kan. Jadi semua ni tuan-tuan, satu ketika dulu mereka suka menyakiti Nabi SAW, suka buat tak baik dengan Nabi SAW, dan sahabat-sahabat pun perkara sama juga mereka lakukan. Tapi selepas mereka itu Islam, masuk Islam, kalah mereka dalam pembukaan kota Mekah, Nabi tawan mereka. Bukan mereka masuk sukarela, tetapi selepas ditawan mereka masuk Islam. Adakah Nabi SAW balas dendam terhadap mereka ni? Islam dah kuat, Nabi balas dendam pada Abu Sufyan. Adakah Nabi SAW balas pada Ikrimah bin Abi Jahal, ayah dia jahat satu ketika tu? Ataupun Nabi SAW buat tak baik pada siapa yang pernah menyakiti Nabi, ancam Nabi SAW, Nabi ancam bunuh pada mereka ni, atau Nabi jatuhkan hukuman bunuh pada mereka ni? Nabi tak buat begitu. Nabi masuk ke Mekah dalam keadaan tunduk muka Nabi SAW. Nabi kata, Nabi tak nak berperang. Nabi kata, siapa yang ada duduk dalam masjid dia selamat, siapa duduk di Kaabah dia selamat, siapa pergi rumah Abu Sufyan dia akan selamat. Padahal Abu Sufyan musuh besar dia, pergi duduk rumah Abu Sufyan dia akan selamat. Nabi bagi jaminan pula. Akhirnya masuk Islam. Maknanya tuan, bila orang buat tak baik dengan kita, kita balas dengan kebaikan, akan ada kebaikan pada kita, bukan jatuh martabat maruah kita. Dalam hadis Nabi SAW kata, al-afwa indal qudrah min shimal kiram. Nabi SAW kata, dalam satu riwayat menyebut, apabila memberi kemaafan, memaafkan seseorang dalam keadaan kita tu mampu untuk balas. Kalau orang buat tak baik kita, orang kutuk kita, kita boleh kutuk balik kan. Mungkin boleh kita balas lebih lagi, kita boleh pukul dia. Macam perempuan ni, kalau Nabi nak pukul dia, Nabi boleh pukul lah. Adik-beradik kita, kalau kakak duduk sini-sini kita, kakak ni perempuan, kita lelaki, kalau kita tampar dia pun boleh, dia perempuan, kita nak buat boleh. Tapi kita kata tak apalah, tak ada apalah, tu biasalah adik-beradik kan, dia gurau-gurau tu, kita anggap positif pula benda tu. Maka min shimil kiram, ini adalah sebahagian daripada akhlak orang-orang yang mulia. Orang bagi najis, kita bagi bunga dekat dia. Orang kutuk kita, kita balas dengan kebaikan. Kalaulah orang buat tak baik dengan kita, kita pula balas pula kan. Kita bergaduh pula, orang ni bergaduh. Bila nak selesai masalah? Orang buat tak baik dengan kita, kita senyum sudahlah, nak buat macam mana kan. Yelah, memanglah kan, aku silap, selesai masalah kan. Tak pergi mana pun kalau kita balas dengan keburukan, kita balas pula. Lagi pula kalau adik-beradik bergaduh depan mak bapak, mak bapak tu tengok anak ni bergaduh, mak bapak tu mungkin diam, tapi hati rungsing, hati tak seronok. Kita tengok adik-beradik, anak-anak kita bergaduh sesama sendiri kan, gaduh tu tegang-tegang leher, gaduh tu tegang sungguh, macam nak bunuh tu. Apa perasaan mak dengan ayah itu ya, duk tengok adik-beradik bergaduh, duk tengok keluarga ni bergaduh, sepupu-sepupu bergaduh, orang ni bergaduh dengan ni, orang ni bergaduh dengan ni, hanya silap sikit, hanya silap salah bagi harta tak betul, atau bagi harta tak puas hati, dah betul lah tapi tak puas hati, akhirnya bergaduh. Mak ni tengok mungkin diam, apa perasaan dia?
Apa yang ada dalam hati dia pada waktu itu, mungkin dia rasa sedih sangat. Macam manalah keluarga aku ni, aku nak keluarga yang baik, tiba-tiba bergaduh adik-beradik kerana harta. Aku bagi harta siap-siap ni sebab nak selesaikan masalah, nak bagi seronok, tiba-tiba bergaduh pula, jadi tak seronok. Kita kalau ada bergaduh adik-beradik, mak ayah lah paling tak seronok sekali. Kalau nak bergaduh tu, diam sudahlah, kan? Dia cakap di sini-sini, kita duk cakap-cakap belakang, duk kutuk-kutuk dengan adik-beradik belakang, kita diam sudah, sengih sudahlah, kita buat tak baik. Kerana nanti di akhirat nanti akan ada balasan untuk orang tu. Hadirin tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW kata, "Wala yazalu ma'aka minallahi zahirun 'alaihim ma dum ta'ala dzalik." Maksudnya, dan sentiasalah bersertamu pertolongan daripada Allah ke atas mereka selama engkau terus berbuat demikian. Akan ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita sebut kisah Nabi SAW, walaupun orang tu buat tak baik dengan Nabi, Nabi buat baik, ada lepas tu kebaikan yang kita dapat. Jangan kita balas pula dengan yang tak baik. Daripada hadis dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ambil faedah, iaitu bermuamalah dengan ahli keluarga adalah dengan kebaikan, ataupun kita kata kita buat baik, bermuamalah dengan baik. Kalaulah mungkin berlaku benda yang tak baik, kita cuba cari alasan dengan cara kita cuba positifkan. Alah, biasalah, gurau-gurau lah tu, padahal orang tu sindir dia, orang tu kutuk dia, orang tu marah dia, kita kata gurau-gurau, biasalah. Saya tengok di YouTube tu kan, macam mana nak menangani masalah orang bully kita kan, orang kutuk kita. Dia tunjuklah macam mana apabila orang tu kata kita bodoh, kita jawab balik dengan bodoh. Orang tu kutuk kita, kita jawab dengan kutukan. Maknanya masing-masing melawan. Hati dia mungkin puas hati orang yang kutuk kita tu, sebab kita lawan. Tapi hati kita sakit kan, hati kita sakit. Orang kutuk kita, hati sakit, kita balas. Apabila orang dia buat eksperimen, bila orang tu kutuk kita, kita jawab, ya saya tahu awak mungkin orang yang bagus, orang yang pandai. Orang kata kita, kau ni bodoh, kau ni tak guna, kan? Kita kata, ya saya tahu mungkin ada kesilapan saya, awak tu mungkin orang yang pandai, saya tahu. Dia kutuk lagi. Kita jawab positif, ya saya tahu mungkin kelemahan saya boleh ubah. Hati kita akan ada tenang sikit. Mungkinlah kita pandang orang tu kutuk kita, tapi satu sudut kita akan kata, kita faham orang ni macam ni, tak mana pun akhirnya dia malah nak kutuk kita. Akhirnya dia akan diam gitu saja sebab tak ada respon. Tapi kalau dia kutuk kita balas, dia puas hati. Sebab dia kutuk kita memang nak provoke kita supaya kita sakit hati, supaya kita balas. Jadi bila kita balas, dia puas hati. Kenapa dia puas hati? Sebab supaya setan hasut dia, biar kau tengok. Maknanya kau kutuk dia, provoke dia, berjaya kau. Kita balas dengan keburukan, berjaya setan. Dan dia juga berjaya. Tapi kalau kita balas dengan kebaikan, oh tak apalah, mungkin dia lah aku ni bodoh, tak pandai sangat, kan? Kita senyap. Akhirnya nak kutuk pun rasa tak ada respon pula kutuk dia ni. Macam apa je, malas lah. Akhirnya selesai. Balik rumah nanti, salam, sorry lah kalau ada silap, minta maaf, salam, kan? Kalau mungkin dia lebih tua, kan, kita peluk, kita nak peluk, tak apalah, kita buat baik. Kemudian faedah yang boleh kita ambil daripada hadis ini, iaitu menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga silaturahim. Menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga silaturahim. Kerana ini perintah Allah taala. Kemudian faedah juga yang boleh kita ambil daripada hadis ini, kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kerana kita tidak mahu membalas. Orang buat tak baik kita boleh balas, tapi kita tak nak, sebab kita nak keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hadis yang seterusnya, ada hadis yang ke-53. Haddatsana Ismail bin Abi Uwais qala haddatsani akhi an Sulaiman bin Bilal an Muhammad bin Abi Atiq an Ibni Shihab an Abi Salamah bin Abdurrahman anna Abu Raddad al-Laythi akhbarahu an Abdurrahman ibn Auf annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah azza wa jalla ana ar-Rahman wa ana khalaqtur rahim wa ashtaqtu laha min ismi faman wasala
wasaltuhu wa man qata'aha batattu. Telah berceritakan kepada kami Ismail bin Abi Uwais telah berkata, telah berceritakan kepadaku abangku daripada Sulaiman bin Bilal, daripada Muhammad bin Abi Atiq, daripada Ibnu Syihab, daripada Abi Salamah bin Abdul Rahman, sesungguhnya Abu Raddad Al-Laythi telah khabarkan kepadanya daripada Abdul Rahman bin Auf, sesungguhnya dia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, aku Ar-Rahman dan aku menciptakan Ar-Rahim dan aku terbitkan ianya daripada namaku, maka barang siapa yang menyambungkannya, aku menyambungkannya, yakni aku sambungkan kasih sayangku kepadanya, dan barang siapa memutuskannya, aku memutuskannya, yakni putus kasih sayangku kepadanya. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini daripada nama perawi hadis itu ada an Ibni Syihab, an Muhammad bin Abi Atiq an Ibni Syihab. Ibni Syihab ni guru kepada Imam Malik, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri. Kalau belajar hadis ada sebut nama Ibni Syihab, kita kena tahulah guru kepada Imam Malik. Imam Malik ni siapa? Guru kepada Imam Syafi'i dan guru kepada Imam Hanbali. Ibnu Syihab tabi'in, anak murid kepada sahabat Nabi SAW, guru kepada Imam Malik dan juga guru kepada Sufyan Ats-Tsauri. Ini tokoh-tokoh besar dalam hadis pada zaman itu. Dan Ibnu Syihab ni tuan-tuan merupakan orang yang pertama yang mengumpulkan hadis Nabi SAW. Kalau kita baca kitab Muwatta Imam Malik mengumpulkan hadis, dan sebahagian besar hadis yang dikumpulkan oleh Imam Malik itu hadis sahih. Kalau tuan-tuan baca kitab Al-Muwatta ataupun cari kitab Muwatta, dia ada terjemahan dalam bahasa Indonesia dah silap kan? Boleh baca, itu ikat tulisan Imam Malik, kumpulan hadis oleh Imam Malik. Sebelum daripada itu, kadang orang kata hadis yang pertama dikumpulkan adalah Imam Malik kan? Selepas Quran ataupun Quran yang kita baca tu, rujukan utama adalah Muwatta, datang selepas Quran. Tetapi sebelum itu sudah ada pengumpulan hadis, iaitu Ibn Syihab, guru kepada Imam Malik ni. Cuma tidaklah dibukukan seperti Imam Malik punya buku. Pada zaman Umar bin Abdul Aziz telah diperintahkan tokoh-tokoh ilmuwan ini untuk mengumpulkan hadis. Dia minta seorang tokoh untuk kumpulkan hadis, disambung oleh Ibn Syihab dan dikumpulkan hadis. Dan lepas itu barulah datang Imam Malik mengumpulkan hadis Al-Muwatta. Ada setengah masjid dia yang baca kitab Muwatta ni, fiqh hadis yang apa, dan pandangan-pandangan Imam Malik berkaitan dengan fiqh mazhab Malik. Antara fiqh mazhab Malik yang terkenal yang berbeza dengan kita lah, puasa sunat Syawal kan, 6 bulan Syawal kita kata sunnah lah, sunnah Nabi SAW. Kalau puasa dapat pahala sunat, tapi Imam Malik memakruhkan puasa sunat bulan Syawal. Tuan-tuan boleh baca kitab Muwatta dalam bahasa Indonesia ada. Ibn Syihab guru kepada Imam Malik dan juga Sufyan Ats-Tsauri. Daripada Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf, sahabat Nabi SAW. Dia kata dia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berfirman. Maksudnya hadis ini hadis kursi. Tuhan sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Anar Rahman, aku ni Ar-Rahman, wa ana khalaqtur rahim, dan aku yang ciptakan Ar-Rahim. Anar Rahman maknanya Tuhan nak bagi tahu aku ni adalah Ar-Rahman. Nama Allah Ta'ala, salah satu sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ar-Rahman. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ar-Rahman maha pemurah, Ar-Rahim maha penyayang. Ulama bezakan Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Ar-Rahman ini pemurah ataupun penyayang
Ar-Rahman Ar-Rahim diambil daripada perkataan Ar-Rahmah. Rahmah, ya. Dan kita kata ada menu rahmah, kereta rahmah. Itu rahmah itu daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala diambil daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman itu diambil daripada Ar-Rahmah. Ar-Rahim itu juga diambil daripada Ar-Rahmah. Ar-Rahman dengan Rahim itu berbeza maksudnya. Rahman itu ataupun rahmah itu asalnya kasih sayang Allah Ta'ala. Rahman ini Allah Ta'ala bagi kasih sayang pada semua makhluk dia. Pada tumbuh-tumbuhan, pada binatang, pada dunia ni lah. Semua yang ada Tuhan bagi kasih sayang. Macam mana Tuhan kasih sayang itu? Tuhan bagi makan, Tuhan bagi minum, Tuhan bagi udara, Tuhan bagi hidup, kehidupan, ya. Dan manusia juga seluruhnya Tuhan bagi rahmat, kasih sayang dengan cara bagi kehidupan pada manusia, boleh menghirup udara, bernafas, makan, minum. Tuhan bagi pada semua. Tak kira orang tu Islam ke bukan Islam, Tuhan bagi semua. Tuhan bagi semua pada orang, tak kira. Ar-Rahim, penyayang Tuhan, Allah Ta'ala kasih sayang kepada orang Islam, mukmin saja. Maknanya Tuhan bagi pada kita itu, Tuhan bagi kerana Ar-Rahim dia. Rahman untuk semua, tanpa kira. Namanya makhluk, Tuhan bagi peluang. Ar-Rahim untuk orang mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan kita kata kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, aku ni Tuhan kata sayang dekat aku, tapi kehidupan aku susah hati, makan tak cukup, minum tak cukup. Macam mana Tuhan bagi rezeki aku kalau dia sayang dekat aku? Bukan bermakna itu. Tetapi Tuhan beri kasih sayang dengan cara sebagiannya Tuhan uji dengan kesusahan. Tuhan nak tengok, Tuhan nak tambahkan iman kita. Kalau Tuhan biarkan kita dengan maksiat yang kita buat, makin banyak maksiat, dalam kubur lagi banyak, lagi lama kita kena azab. Macam kita lah tuan. Kalau kita mengajar di sekolah kan, kita kata pada budak-budak ni, ada budak yang kita malas nak cara, pandai kau lah, menyusah aku ni, mak bapak kau pun bukan heran sangat kan, aku marah aku tegur, mak kau marah aku pula, tegur nak, tak boleh ditegur. Jadi pandai-pandai lah, kau nak pandai, tak nak pandai, lentak kau nak study, tak nak study, sudah, aku mengajar, kau dengar, tak dengar, sudah, kau tidur, nak keluar, ikut kau. Dia biarkan kita kan. Tapi kalau budak yang kita sayang dengan dia, kita bagi kerja kan. Kadang memang susah dia nak buat banyak kerja, kita marah dia, sebab itu orang, sebab kita sayang dia, kita ambil peduli dekat dia. Kita tak nak budak ni tersasar, tak nak budak ni makin jauh. Jadi boleh jadi Tuhan uji kita itu kerana dia sayang dekat kita. Dia sayang dekat kita, dia uji kita, dia nak supaya dia nak bagi pahala pada kita. Kita bagi kerja banyak dekat budak ni supaya banyak kerja dia buat, nanti banyak yang dia faham. Bila latihan yang dia buat, dia akan faham, akhirnya banyak ilmu pada dia. Kerana kita sayang dekat dia. Kita marah dekat dia sebab apa? Sebab kita tak nak dia ulang lagi benda yang dia buat tu salah. Tuhan uji kita supaya kita faham. Akhirnya kita buat kebaikan, kita diuji, kita sabar, maka Tuhan bagi pahala. Dan banyak nanti Allah Ta'ala bagi pahala dan ganjaran besar untuk kita. Wa ana khalaqtur rahim, dan Allah Ta'ala bagi tahu, aku ciptakan ar-rahim, iaitu silaturahim ni. Kita pernah sebut sebelum ni tentang bagaimana rahim ini bangun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia minta izin dengan Tuhan. Kalaulah dia boleh diberi peluang, kalau siapa yang putuskan hubungan dengan dia, maka dia nak supaya orang ni diputuskan hubungan dengan Tuhan. Kalau orang menyambungkan hubungan dengan dia, dia nak Tuhan sambungkan hubungan dengan dia. Tuhan kata itu untuk kau. Tuhan bagi peluang kat dia. Dan Tuhan bagi tahu tak, khalaqtur rahim, aku cipta rahim ni. Aku yang pelihara rahim ini, hubungan silaturahim. Dan siapa yang namanya rahim ini, nama itu bagus kan, nama tu bagus. Contoh kita kata rahim dalam perut ibu tu, walaupun kita ni asalnya daripada tempat keluarnya najis, daripada kemaluan keluar kita masuk dalam kemaluan, tempat keluar air kencing itu
keluar kita, masuk dalam kemaluan, di tempat keluar kemaluan, kotor kita ni, najis kita ni. Tetapi Tuhan muliakan kita, dia letak satu tempat khas dekat situ, kemudian dinamakan rahim, dalam perut ibu. Tuhan pelihara kita dalam tu lah Tuhan jaga kita, dalam tu lah Tuhan cipta kita, dalam rahim itulah Tuhan bentuk kita, dalam itulah malaikat datang tiupkan roh pada kita, dia tetapkan rezeki kita, dia tetapkan ajal kita, semua dalam tu. Kemuliaan manusia letaknya pada rahim, kerana ambil daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Bila keluar, kemuliaan manusia, Allah Ta'ala muliakan manusia. Ahsanit takwim, sebaik-baik kejadian. Jadi bila manusia keluar, kita nampak lain sikit, mungkin ada kekurangan sikit, mungkin orang ni kita kata ada cacat ke, tak sempurna, janganlah kita kutuk dia, kan? Kita sindir dia, apa kelemahan dia, kita ejek dia ke, kan? Mungkin dia cacat, kita ejek dia ke. Benda tu bukan dia nak. Orang sakit ni, kelemahan pada diri orang, fizikal orang ni, bukan dia nak macam tu. Kita duk kutuk orang ni tak handsome, orang ni hodoh, kan? Aku tak nak lah kali, dah lah hodoh, muka macam katak, macam tu kan, kita kutuk dia. Bukan dia nak muka macam katak tu. Kalau tanya dia dalam perut mak dia, dalam rahim tu, kalau Tuhan bagi peluang dekat dia, kalau kau nak muka siapa, kan? Kalau Tuhan bagi peluang kat dia, kurang-kurang dia minta mesti muka paling kurang macam Fatah Amin lah, kurang-kurang, kan? Kau nak muka siapa? Aku paling kurang nak muka Fatah Amin, kan? Ada budak ni tuan, si marah dia duk ejek muka kawan kata muka dia macam katak, kata. Saya kata muka kamu sempurna sangat ke? Saya okey lah sikit pada dia. Dia jawab itu. Kan saya tanya orang ni, muka kamu, orang kata macam katak ni, kamu memang minta dengan Tuhan muka macam katak? Tak Ustaz. Habis kamu nak minta muka dengan Tuhan, kalau dalam perut mak tu, nak minta muka macam tu, kau macam Fatah Amin Ustaz. Boleh tahan tes kau ni, kan? Kata begitu. Kalau dia nak minta, mesti minta yang handsome, yang elok. Jadi dia tak minta muka macam tu. Tuhan yang bagi siap-siap dalam perut rahim itu, Tuhan bagi apa yang dia nak, apa yang Tuhan nak. Keluar dalam keadaan apa yang Tuhan tentukan. Jadi jangan kita hina orang, jangan kutuk orang, fizikal orang jangan main. Kalau kita marah sekali kena orang pun, jangan fizikal orang, body shaming lah istilah kita kata, kan? Gemuk ke, hitam ke, bodoh ke, muka macam buruk, macam binatang, muka macam serangga, macam-macam lah kita sebut pada orang. Jangan. Kerana itu Tuhan buat dekat dia. Marah-marahlah, tak perlu kita nak body shaming dia. Tuhan bagi tahu, aku ciptakan rahim, washtaqaqtu laha minasmi, dan aku ambil rahim itu cebisan daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Faman wasalaha wasaltuhu, barang siapa yang menyambungkan hubungan silaturahim, maka aku akan berikan kasih sayang aku padanya. Wa man qata'aha batattah, barang siapa yang memutuskan hubungannya, maka aku akan putuskan kasih sayang padanya. Kita kalau terputus kasih sayang dengan Tuhan, siapa nak bagi kasih sayang dekat kita? Ya. Dekat dunia mungkin kita selamat, kita selesa, tapi di akhirat nanti kalau Tuhan dah tak sayang dekat kita, Tuhan benci dekat kita, dekat siapa kita nak minta syafaat? Nak minta dengan Nabi, aku boleh beri syafaat dengan izin Tuhan, kan? Minta dengan Nabi tu, aku boleh beri syafaat, tapi minta dengan Tuhan, semua kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Tuhan benci dengan kita, hanya kerana kita memutuskan hubungan silaturahim, apa yang kita nak buat di mahsyar, neraka lah tempat kita nak membilah balik. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan hadis yang kita bacakan ini tuan-tuan ada manfaatnya pada kita, ada faedahnya, iaitu yang utama sekali, kalaulah berlaku di kalangan adik-beradik kita, keluarga kita lah khususnya. Kalau di orang luar ni kadang mungkin kita susah sikit, kan? Adik-beradik keluarga kita yang ada kaum kerabat dengan kita, ada pertalian darah dengan kita, yang ini jangan kita putuskan hubungan. Kalau berlaku silap faham, minta maaf lah, kan? Biasanya berlaku sebab gaduh harta lah. Kita kata harta ni ke mana sangat dia. Harta mak ayah ni berapa juta, ada kata mak ayah, ada 10 juta, ada 20 juta. Ubuh lah, kalau bergaduh dapat 20 juta, kan? Bergaduh dapat 20 juta, puas hati jugalah kalau bergaduh dapat 20 juta. Ni bergaduh dapat apa? Dapat 20 ribu. Alah 20 ribu 2 minggu habis, kan? 2 minggu 3 minggu habis, pergi beli tu beli ni, melancong habis. Lepas tu bergaduh, adik-beradik dah putus, dapat 20 ribu pun dah habis.
tak baloi apa benda yang kita buat itu. Kalau sebab harta kita bergaduh, nanti dululah. Bukan selama ni kita tak dapat harta mak ayah tu kita mati keuluran, selamat kita. Di Palestin dalam keadaan gitu pun dia orang boleh hidup lagi, sihat lagi. Ada yang sebahagian sihat, yang sakit tu mungkin ada sakit. Kat kita Malaysia yang cukup makan pun sakit juga. Kan Tuhan nak bagi rezeki, kita jangan bimbang. Kan orang Palestin tu dalam keadaan mereka tersisih, ya, dibuang daripada tanah kelahiran mereka. Tuhan bagi juga rezeki sampai pada mereka tu. Mereka boleh apa? Dapat ikan banyak. Tengok baru ni kan, banyak ikan Tuhan bagi pada diorang. Jadi rezeki kalau Tuhan nak bagi, Tuhan boleh bagi. Kalau Tuhan tak bagi, Tuhan tak bagi. Jadi kenapa kita nak berebut pada benda-benda yang tak sepatutnya kita berebut? Tuhan suruh jaga yang ni, kita langgar, yang ni kita pulung. Kan? Kita ambil harta ni, Tuhan kata jangan putus hubungan, kita putus hubungan. Maknanya dengan Tuhan kita putus hubungan, kita dapat harta dunia pun tak banyak mana sangat tu. Kalau putus hubungan dapat 50 juta, tak apa lah. Pun tak baloi juga, masuk neraka juga. Na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. So sekali itu bila kita pada pagi ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua insya-Allah. Qul qawli hadza astaghfirullahi lakum, kita sudahi dengan tasbih kafarah dengan astagfirullah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.